Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari SMK Datuk Mansur dan ini adalah video yang kami sediakan bagi tajuk inovasi PDPC Sains. Ya. Jadi pertama sekalinya kita akan pergi kepada subjek sains tingkatan 1 iaitu bab yang pertama. Okay. Tajuk yang kami lihat yang bermasalah kepada semua adalah berkaitan dengan pengenalan kepada penyiasatan saintifik iaitu pertukaran unit kuantiti asas. Jadi bentuk inovasi yang kami telah lakukan adalah dalam bentuk modul. Okay, kerana dilihat permasalahan yang paling utama adalah pelajar tidak mahir dan juga keliru untuk menukar nilai melibatkan imbuhan dalam pengukuran. Jadi penyelesaian masalah itu yang pertama kita gunakan kaedah mnemonik untuk mengingat imbuhan itu tadi sebab kita ada jadual yang agak panjang, dan keduanya kita gunakan teknik mudah untuk menukarkan setiap daripada unit itu. Jadi kita pergi kepada perkara asas yang pertama iaitu kuantiti fizik yang asas itu tadi kita beritahu adalah satu kuantiti yang boleh diukur. Okay? Sebab itu kita kata fizik sebab dia boleh diukur. Jadi kalau tidak boleh diukur kita tak bagi tahulah ini adalah fizik. Okay. Ini benda yang biasalah, kita ada panjang, okay. Kita ada jisim, masa dan seterusnya suhu, dan akhir sekali arus elektrik. Jadi kalau dilihat untuk yang ni, sebab kita mesti menekankan pelajar jika menjawab apa-apa soalan mesti meletakkan unit. Kalau tak ada unit mesti salah. Jadi kalau mereka dah pergi sampai ke tingkatan 4 dan tingkatan 5, mereka akan jumpa simbol-simbol yang tertentu. S itu apa? M itu apa? Tapi untuk kuantiti fizik asas ini, bila kita teruskan sekali macam ni, pelajar kebiasaannya boleh ingat. Itu adalah berkaitan dengan kuantiti fizik. Jadi cara mudah untuk ingat kuantiti asas ini, biasanya saya gunakan simbol. Iaitu SMKA kampung. Jadi bila pelajar dah tengok SMKA kampung ni tadi, kg. Jadi kg itu kepada jisim. Automatik mereka akan tahu bahawa S yang ada di sini yang mereka ingat ini tadi, S itu adalah berkaitan dengan masa, saat. Okay? Dan M itu berkaitan dengan meter, itu panjang. Sebab nanti bila mereka jumpa terlalu banyak formula, mereka ingat M itu adalah mass dan S itu adalah displacement ataupun sesaran. Ini yang agak kelirulah kalau bagi pelajar yang kelas depan pun bila mereka jumpa formula dan mereka tengok benda ni mereka akan confuse. S itu apa, M itu apa. Jadi kita gunakan SMKA kampung. Okey, kemudiannya yang ni yang problem masalah yang biasanya pelajar alami, iaitu mereka diminta untuk menghafalkan perkara ini. Ini ada dalam silibus. Okay. Dan biasanya kalau digunakan mungkin daripada giga, mega, sampailah kepada mikro itu. Okay, sampai kepada nano. Saya tak silap saya sampai kepada nano dalam buku teks. Dan ada juga buku yang gunakan daripada tera sehingga kepada piko. Jadi cara nak mengingat ini, kalau kita perasan adalah daripada tera ini, simbol dia lah. Itu nanti kita gunakan kaedah mnemik. Okay. Setiap satunya 12, 9, 6, 3. Ini adalah survey 3. Pelajar akan hafal survey 3 sendiri. Pelajar yang lemah pun memang akan hafal survey 3. Kemudian dia, selepas daripada kilo itu, kita akan lihat turutan dia adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3. Jadi dia ni seolah-olah macam survey 1. Okay. Dan bila sampai kepada 3, mereka akan mulakan semula survey 3, iaitu negatif 3, negatif 6, negatif 9, negatif 12. Jadi ni ada negatif, berbeza dengan yang atas. Jadi kalau cikgu nak mudahkan pelajar cikgu, kita boleh kata kalau tanpa negatif ini, jadi kosong itu berada di belakang. Kalau 10 kuasa 3, jadi ada 3 kosong di belakangnya. Jadi ada 6, ini ada 9, yang ni ada 12. Berbeza kalau dengan yang negatif. Kalau negatif, kosong itu mesti berada di hadapan. Ya? Jadi titik perpuluhan itu kita tahulah. Bila titik perpuluhan yang bermakna dia adalah selepas kosong yang pertama itu. Okay, saya teruskan. Sebab ini berkaitan dengan matematik. Cikgu boleh
jelaskan pada pelajar cikgu nanti. Sebab kita nak fokuskan kepada simbol ini. Apa dia simbol ni tadi yang pelajar itu akan mudah ingat. Okey. Sini kita tengok cara mudah nak ingat imbuhan menggunakan kaedah mnemonic ini, iaitu kita gunakan satu cerita. Ya. T, tengok. Ya. G, gaya. Jadi tengok gaya Mat kalau dia senyum, muka macam nak nampak. Jadi cikgu boleh bagi tahu pada pelajar cikgu, ya, bagaimana cara untuk mudah semua ini, mudah kita ingat. Bila pelajar dah hafal, tengok gaya Mat kalau dia senyum, muka macam nak penampak. Jadi automatik huruf di depan ini tadi mereka boleh tahu dan mereka boleh susun. Senyum itu senti ni tadilah, sebab kalau kita gunakan memang dia dalam cm, tapi sebab dia senti, jadi kita boleh gunakanlah senyum macam tu. Jadi untuk kita mudah untuk buat satu perkataan lah, satu ayat yang penuh. Okay. Kemudiannya, ini cara biasa yang digunakan. Sebab yang pertama tadi kita bagi tahu pelajar ini dia bermasalah nak ingat imbuhan. Kedua dia, mereka susah nak tukarkan daripada satu unit ke unit yang lain. Jadi kalau mereka dah tahu mnemonic ini dan mereka nak aplikasi, bila dah hafal CV3 dan juga tahu tadi tengok gaya Mat kalau dia senyum muka macam nak penampak itu, secara automatiknya mereka boleh menjawab. Kita ada sebab kenapa kita belajar table tadi, tera, giga, mega, sebab kita mesti ada aplikasi. Kenapa cikgu dan juga buku teks masih lagi dengan kaedah macam ni? Kalau nak tukarkan daripada kecil ke besar, kena darab, dan daripada besar kepada kecil nak kena bahagikan dan sebagainya. Jadi apa guna mereka belajar table itu tadi kalau kita tak ada aplikasi? Jadi ini adalah cara yang lama. Dan pelajar tu kalau dia nak buat pun, dia jadi banyak step dia nak kena buat. Padahal kalau kita tahu, kita sedar dan menggunakan table yang telah diberi itu tadi, kita boleh buat sekali lalu, terus saja. Jadi kita gunakan teknik dua kolom. Katakan, tukarkan 30 cm kepada unit milimeter. Jadi apa yang perlu dibuat di sebelah kiri ini, iaitu 30 cm itu tadi, kita ada imbuhan senti. Jadi setiap imbuhan yang ada mesti kita buat proses darab. Dan juga sebab kita kata nak tukarkan kepada unit milimeter, jadi kita mesti bahagi mili. Jadi yang pertama, senti itu tadi mereka tahu 10 negatif 2. Kalau mereka dah hafal tengok gaya Mat kalau dia senyum muka macam nak penampak itu tadi, dan mereka hafal CV3 dan buat turutan negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya negatif 3, negatif 6, negatif 9, mereka boleh conteng di atas kertas mana-mana sekalipun. Kemudiannya mereka boleh aplikasi teknik ini. Jadi di sebelah kiri kita darabkan proses senti. Jadi 30 darab dengan senti itu tadi negatif 2. Bila negatif 2 itu bermaksud 0.01. Jadi itu kita nak jadikan dia kepada unit yang asas, iaitu dalam unit meter. Sebelum kita nak tukarkan kepada milimeter. Jadi mereka akan dapat 0.3 meter. 30 darab 0.01, 0.3 meter. Lepas dapat 0.3 meter ini, nak tukarkan kepada milimeter, itu yang kena buat bahagi. Jadi dah dapat 0.3 bahagi dengan mili, 10 negatif 3, ataupun 0.001. Jadi mereka akan dapat jawapan 300 mm. Maaf, ini ada kesilapan teknikal di sini. Mungkin dia dah lari ke bawah masa edit tu. Dan kita teruskan. Selesaikan masalah imbuhan ini, iaitu 50 megameter kepada unit kilometer. Kebiasaannya dalam soalan, dia keluarkan sehingga kilo sahaja. Dan paling rendah pun dia akan gunakan mili. Persoalan dia, untuk soalan
kebat. Boleh atau tidak mereka keluarkan megameter, mikrometer? Kita ada dalam buku cikgu. Cumanya soalan tidak pernah dibuat. Jadi soalan itu bukan terkeluar daripada silibus. Masih lagi dalam silibus. Cumanya kita tak pernah dedahkan. Ya? Jadi kita biasa keluarkan soalan kilometer. Jadi pelajar dah hafal kilo tu apa, senti tu apa, mili tu apa. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Mereka tahu. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 cm sama dengan 10 mm. Itu benda yang biasa. Tapi kalau kita minta tukarkan macam ni, mungkin pelajar tu tadi dia rasa terlalu banyak step kalau kita gunakan cara yang lama. Jadi cara yang baru ini, inovasi kita buat 50. Sebab sebelah kiri ni tadi 50 mega. Jadi kena darab dengan mega. Ya. Jadi 50 mega itu tadi ada 6 kosong di belakang dia. Jadi tambah sajalah. Jadi dekat sini mereka akan dapat 50 juta meter dulu. Dan kemudian untuk tukarkan kepada kilometer kena bahagi dengan kilo. Jadi bila bahagi dengan kilo, mereka akan bahagi dengan 1000. Ini pun ada kesilapan di sini. Okey, mereka akan bahagi dengan 1000. Jadi matematik di sini buang 3 yang ni, buang 3 yang ni, jadi akan dapat 50,000 kilometer. Okey. Kemudian dia di sini selesaikan masalah imbuhan 0.09 miligram tukar kepada unit mikrogram. Jadi benda yang samalah. Sebelah kiri kita darabkan mili. Okey. Akan dapat jawapan yang ni dalam unit asas. Kemudian dia untuk sebelah kanan kita mesti bahagikan dengan mikro. Bila bahagi dengan mikro, sebab dia negatif 6 itu tadi, jadi akan dapat macam ni lah, 0.00001. Jadi akhirnya kita akan dapat jawapan dia 90 mikrogram. Ya? Boleh ditanya dalam soalan, tak ada masalah sekiranya pelajar faham. Kita dah buat test ini kepada pelajar Datuk Mansur, ada 2-3 kelas yang kita buat, dan Alhamdulillah pelajar yang bila mereka dah faham, mereka boleh jawab pelbagai soalan yang berkaitan. Cumanya kemahiran itu perlu diterapkan, iaitu latihan lah, supaya pelajar biasa dengan kaedah ini. Ya? Tapi untuk menghafalkan tera tu berapa, giga apa, mega apa, menggunakan kaedah monomik itu tadi akan membantu. Satu lagi, sebelum kita tamat, apa yang akan berlaku sekiranya tidak ada imbuhan? Okay. Katakan ini 0.09 gram, dia tak ada imbuhan kepada mikrogram. Tetap juga kena darab. Tapi sebab dia tak ada imbuhan, jadi kita darab dengan 1. Ya? Darab dengan 1. Sebab tak ada imbuhan. Kalau ada imbuhan, kita darablah dengan imbuhan dia. 10 negatif 3 tu tadi. Kenapa kita darab dengan 1? Sebab dia tak ada imbuhan. Bila tak ada imbuhan, kita anggap bahawa dia sebagai 10 kuasa kosong. Bila 10 kuasa kosong bersamaan dengan 1. Sama juga dengan sebelah kanan. Kalau dia minta tukarkan 0.09 miligram kepada unit gram. Jadi apa yang kena buat? Mili ni settlekan macam biasalah, sebab kalau ada imbuhan. Kepada unit gram sahaja, tak ada mikro. Bila tak ada mikro itu tadi, dia mesti bahagi dengan 1. Itu saja cara penyelesaian dia lah kalau dia tak ada imbuhan. Ini proses yang kita tunjuk ini, kedua-dua bahagian ada dia punya imbuhan dia. Okey. Baiklah, itu saja. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana video-video yang kami rekod yang berkaitan dengan pelajar. Itu pelajar-pelajar yang kelas 2 yang terakhir lah. Dan kita dapat respon yang agak positif. Okey. Sekian, terima kasih.